Alhamdulillah, syukur. Malam ini kita menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin untuk kali yang ke-78. Yang mana pengajian kita ini tidak lain ialah untuk menyeimbangkan tiga tungku agama, iaitu tungku tauhid, tungku fiqh dan tungku tasawuf. Dan yang lebih penting lagi, kita hendak menyelesaikan ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah, yang mana kedua-dua ilmu ini ialah jambatan ke akhirat. Jadi pengajian kita pun memang dah beberapa minggu tangguh. Al-maklumlah, bila dah lama berhenti dia nak start balik tu lambat sikit. Macam kita puasa 6 kan. Kalau puasa direct tu boleh, tapi sempat dia berhenti sehari, nak sambung balik dah. Mula-mula buat 2 hari, hari ketiga berhenti. Ingat nak sambung balik hari keempat, dia jadi lambat lah. Kan, tak boleh berhenti. Macam juga zikir harian. Macam hari ni, hari Isnin, zikir kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, 1000 kali zikir tambahan. Esok pula dia buat lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Lusa pula dia buat juga zikir astaghfirullahalazim. Mai hari Khamis dia berhenti, subhanallahil azim wa bihamdihi, berhenti. Bila dah berhenti, hari Jumaat nak start balik zikir ya Allah dia lambat dah. Macam itulah, biasalah. Serupalah juga kita kayuh basikal roda 3, bawa barang banyak. Bawa barang banyak, bila kita kayuh, kalau letih pun jangan berhenti. Dia tetap jalan juga, cuma kayuh bagi slow. Sempat dia berhenti letak kaki, nak start balik lemah dah. Barang banyak nak kayuh. Macam itulah pengajian kita pun. Bila dah berhenti tu, dia nak bergerak balik tu dia lambat sikit. Biasalah. Jadi pelajaran kita sebelum ini ialah tanda-tanda ulama akhirat. Ada 12 tanda-tanda ulama akhirat, dan malam ini kita masuk tanda yang ke-12. Lama pengajian tentang tanda-tanda ulama akhirat ni, lama. Banyak kali kuliah. InsyaAllah malam ini selesai. Apakah faedahnya bila kita belajar tanda-tanda ulama akhirat ni? Yang pertama, faedah dia, suatu hari nanti kita boleh agak yang mana satu ulama akhirat dan yang mana satu ulama dunia, dan yang mana satu ulama suq. Kita tak pandang dah dari segi pakaian dia, dari segi kelulusan dia, dari segi penghormatan orang kepada dia, dari segi sanad ilmu dia, dari segi penghargaan, dari segi pengaruh, dari segi ramai pengikut, kita tak kenal. Kita tengok dia ni bukan ulama akhirat ni, tengok lain macam perangai. Ataupun kadang-kadang orang tu dia orang biasa-biasa saja, tapi kita nampak dia ni ulama akhirat ni. Macam tu. Jadi salah satu manfaat dia, kita belajar 12 tanda ulama akhirat ni, kita insya-Allah boleh saring yang mana ulama yang betul, ulama akhirat, dan yang mana ulama dunia ataupun ulama suq, ulama jahat. Yang kedua, faedah dia sebagai kayu ukur untuk menilai diri kita sendiri. Ada 12 tanda-tanda ulama akhirat, sekalipun kita ni bukanlah ulama akhirat. Sekalipun kita bukan ulama akhirat, tapi tanda-tanda ni boleh kita pakai untuk menilai diri kita sendiri. Kita ada tak 12 tanda ni? Maksud dia baguslah, walaupun kita bukan ulama. Itulah tadi dua manfaat kita belajar tanda-tanda ulama akhirat. Yang pertama, untuk kita agak dalam ramai-ramai ulama ni, ulama yang mana ulama akhirat dan mana ulama dunia, ulama suq. Yang kedua, sebagai kayu ukur untuk menilai diri kita sendiri. Apa yang kita buat selama hari ini berpadan tak dengan tanda-tanda orang-orang akhirat? Ataupun yang kita buat selama hari ini sepadan pula dengan tanda-tanda orang-orang yang bukan orang akhirat? Yang tu kita tak mahu lah. Jadi yang pertama, kita nak tengok tanda ulama akhirat yang pertama. Ulama akhirat yang pertama, yang ni kita dah belajar dah. Kita dah belajar 11 tanda. Jadi secara ringkas kita nak lalui 11 tanda ni, dan di akhir nanti kita masuk tanda hari ini, tanda yang ke-12. Tanda ulama akhirat yang pertama, mereka tidak mencari dunia dengan ilmu agama dia. Tak cari dunia dengan ilmu agama dia. Dia tak salah guna ilmu agama. Ilmu agama dia memang betul-betul untuk berjuang pada jalan Allah, bukan untuk cari keduniaan. Pada zaman Imam Al-Ghazali, memang ramai ulama dan memang ramai orang yang belajar agama.
Tapi dalam ramai-ramai yang belajar itu, ramai yang sebenarnya nakkan ilmu agama tu sebab nakkan perhatian daripada pemerintah, perhatian daripada khalifah, perhatian daripada gubernur-gubernur. Itu tujuannya. Bukan dia nak ilmu agama tu betul-betul ikhlas berjuang pada jalan Allah. Dia nakkan perhatian daripada pemerintah ni. Kemudian mereka belajar agama nakkan nama, nakkan pengaruh. Dan ada juga yang belajar agama sebab dia nak pegang harta. Nak pegang harta Baitul Mal ke, harta-harta wakaf ke, harta-harta anak yatim ke. Dia nak harta ni, nak pegang harta. Jadi kalau betul-betul seseorang itu ulama akhirat, dia tak akan mencari dunia dengan ilmu ni. Itu zaman Imam Ghazali dia nampak dah. Ramai orang belajar agama, tapi tak ramai yang belajar agama tu ramai nak cari dunia sebenarnya. Bukan dia belajar agama tu memang untuk akhirat. Kalau zaman sekarang pula contohnya, kalau seseorang tu dah terkenal, mungkin orang tempah dia. Boleh tak ustazah buat pengisian pada majlis kami? Kami bayarlah 1 jam setengah RM8,000. Okey, setuju. 12 hari bulan. Jadi orang pun buat persiapan. Tiba-tiba lepas tu datang pula satu lagi permintaan. Ustazah kami nak jemput ni 12 hari bulan juga. Tempat lain pula 1 jam setengah kami bayar RM12,000. Kalau dia ulama akhirat, orang tadi dah tempah RM8,000 dah, RM8,000. Tapi kalau ulama dunia ada dekat lagi. Sana RM8,000. Yang kali kedua ni, permintaan kedua ni RM12,000. Habis yang kedua, cancel lah pertama. Yang tu ulama. Orang kata tokoh ataupun ulama dunia lah. Sebab lebih tu tadi. Kadang-kadang tokoh-tokoh ni dia ada dia punya pengurus. Pengurus dia tu yang jahat. Kita telefon dah pengurusnya. Mai buat ceramah Maulidul Rasul tempat kami. Kami bagi RM8,000. Okey, setuju. Lepas tu orang lain pula telefon pengurusnya, kata nak bagi RM12,000 tarikh masa yang sama. Pengurus dia kata, ya aku dapat 10%. Kalau yang mula-mula tadi RM8,000 dapat RM800. Yang kedua ni RM12,000 dapat RM1,200. Aku tukar lah. Dia cancel hak yang pertama tadi, dia ambil hak yang kedua. Kadang-kadang pengurus tu buat masalah. Dan kadang-kadang pula ulama tu memang dia pakai dengan pengurusnya. Pengurus dia tanya, macam mana kalau bertembung dua, seorang jemput nak bagi RM8,000, seorang lagi RM12,000. Sedangkan yang RM8,000 tu dia minta dulu. Dah pandai-pandai lah. Dia pakai dengan pengurus dia. Pandai-pandai lah. Pengurus dia. Dia pakai lah. Yang tu ulama dunia. Dia cari dunia. Dan setengah ulama pula, dia ni ulama akhirat. Orang minta nombor akaun. Macam mana ustaz, ceramah di tempat kami, berapa kami nak bayar? Terpulang. Bayar pun saya terima, tak bayar pun tak apa. Nombor akaun dia bagi. Nak masuk je. Dia pun tak tahu masuk duit ke tidak, tak masuk ke tidak. Dia ikhlas hati dia aja. Tapi orang bayar lah kan, takkan orang tak bayar. Dia tokoh terkenal. Tokoh terkenal, orang masuklah duit dia. Tapi dia jenis tak kisah. Yang tu ulama akhirat. Salah satu tanda ulama akhirat. Ada banyak lagi tanda ulama akhirat ni, bukan satu saja. Yang pertama tadi, kalau betul orang tu ulama akhirat, dia tak akan mencari dunia dengan ilmu dia. Yang kedua, kalau betul seseorang itu ulama akhirat, dia cakap serupa bikin. Apa yang dia suruh, dia pun buat. Dan apa yang dia larang, dia tak buat. Tapi kalau ulama dunia, tambah-tambah ulama suq, benda yang dia suruh, dia pun tak buat. Dan benda yang dia larang, dia buat. Contohnya dia kata kita hiburan-hiburan ni kena pilih-pilih lah. Janganlah hiburan-hiburan yang tak tentu halal, janganlah kita terlibat semua. Dia cakap, tiba-tiba datang Zalihah Hamid. Tengok-tengok Tok Guru mengajar duduk depan tu. Konsert kat Padang. Hari tu dia kata kena pilih-pilih hiburan. Tengok-tengok dia duduk di depan. Tak kena lah. Benda yang dia larang, dia buat. Tu contoh, bukan ada orang buat contoh je. Contoh. Satu lagi, dia suruh tapi dia tak buat. Dia kata kita ni kenalah banyak sedekah. Kalau ada lebih sikit buatlah kenduri. Tapi dia sedekah pun tak pernah. Kenduri pun tak pernah. Contoh. Jadi tanda ulama akhirat yang kedua, dia cakap serupa bikin.